antara jenis-jenis salur darah. Okey, jenis-jenis salur darah pun ada 3 jenis juga yang kamu akan belajar pada hari ini. Seterusnya, kamu kena tahu untuk melabel struktur jantung manusia dan salur darah yang berkaitan. Jantung kita ni ada banyak struktur, jadi hari ni kamu kena tahulah struktur-struktur yang ada dan kamu kena tahu untuk labelkan dia. Dan last sekali kamu kena tahu jantung ni dia ada beberapa bahagian dan apa fungsi di setiap bahagian jantung ni. Okey, cikgu harap semua bersedia. Kita akan teruskan. Yang pertama iaitu 3 komponen utama dalam sistem peredaran manusia. Okey, kalau dalam textbook kamu tu muka surat 173 Komponen pertama yang terdapat dalam sistem peredaran adalah darah. Okey, darah adalah sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada plasma, sel darah dan juga platelet. Okey, jadi sebelum ni kamu tahu darah ni sekadar darah sahaja, tapi hari ni kamu tahu bahawa darah ni, dalam darah kita ada plasma, kita ada sel darah dan kita ada platelet. Okey, darah ni dia akan bertindak sebagai medium pengangkutan. Dia akan bawa oksigen, dia akan bawa nutrien-nutrien lah. Okey, seterusnya komponen utama yang seterusnya adalah jantung. Jantung ni dia berfungsi sebagai pam. Okey, pam berotot yang mengedarkan darah ke seluruh badan. Okey, kamu ada darah, jantung ni dia sebagai pam. Dia akan pam darah tu ke seluruh badan kamu. Seterusnya, komponen utama yang seterusnya adalah salur darah. Okey, salur darah ni terdiri daripada arteri, kapilari dan juga vena yang dihubungkan kepada jantung dan mengangkut darah ke seluruh tisu badan lah. Okey, kita ada arteri, kita ada kapilari dan kita ada vena. Okey, 3 ni kamu kena tahu apa perbezaan salur darah ni. Okey, kalau cikgu laju bagi tahu kalau tak faham tanya. Okey, dalam 3 komponen utama ni, komponen pertama yang kita nak tengok hari ni adalah jantung. Okey, jantung. Kita akan tengok struktur jantung kita. Okey, menariklah sebab benda ni pasal kita. Okey, jantung terletak di antara peparu dalam rongga toraks dan mengandungi 4 ruang. Okey, kelas yang lepas kita dah belajar yang manusia mengandungi 4 ruang. Kalau kamu ingat lagi lah, cikgu lukis macam ni iaitu. Cikgu buat macam ni. Okey. Ada 4 ruang. Yang pertama kita ada atrium kanan. Kita ada juga atrium kiri. Dan dekat bahagian bawah kita ada ventricle. Kita ada ventricle kanan dan kita ada ventricle kiri. Okey, manusia ada 4 ruang ni dalam jantung. Okey, seterusnya ruang di sebelah kiri dipisahkan daripada ruang di sebelah kanan oleh dinding berotot yang disebut sebagai septum. Jadi, antara kanan dan kiri ni kita ada satu struktur yang dinamakan sebagai septum. Ingat lagi tak? Kita ada ruang kiri dan kanan sebab tu kita panggil dia sistem peredaran ganda dua yang lengkap. Ganda dua yang lengkap sebab darah kiri dan kanan ni tak bercampur. Okey, seterusnya atrium menerima darah yang kembali ke jantung. Manakala ventricle mengepam darah keluar. Okey. Kamu kena ingat atrium yang sebelah atas ni fungsi dia untuk terima darah masuk ke dalam jantung. Atrium kanan terima darah masuk ke dalam jantung.
Atrium kiri pun terima darah masuk ke dalam jantung. Tetapi darah yang diterima itu darah yang berbeza. Okey, sekejap lagi kita akan tengok darah apa yang masuk ke atrium kanan dan darah apa yang masuk ke atrium kiri. Okey, seterusnya ventricle yang dekat bahagian bawah ni, fungsi dia adalah untuk mengepam darah keluar. Kalau atrium mengepam darah masuk ke dalam jantung, fungsi kedua-dua ventricle ini adalah untuk mengepam darah keluar daripada jantung. Okey, itu secara umumnya lah. Dan dia ada juga perbezaan. Ventricle kanan dan kiri ni ada dua jenis darah berbeza yang dia pump. Okey, seterusnya ventricle mempunyai dinding yang lebih tebal dan mengecut lebih kuat daripada atrium. Okey, disebabkan ventricle ni dia pump darah keluar daripada jantung. Okey, dia pergi ke anggota badan, dia memerlukan tekanan yang lebih tinggi lah sebab atrium ni dia menerima sahaja. Tapi ventricle ni dia nak hantar darah keluar. Sebab tu dinding ventricle lebih tebal daripada dinding atrium. Okey, seterusnya dinding berotot ventricle kiri adalah lebih tebal daripada dinding berotot ventricle kanan. Okey, atrium dan ventricle lagi tebal. Tapi antara ventricle kanan dan kiri, ventricle kiri yang lagi tebal. Sebab apa? Sebab ventricle kiri ni dia perlu menjana tekanan yang lebih besar untuk mengepam darah keluar dari aorta ke seluruh badan. Ventricle kanan hanya perlu mengepam darah ke peparu. Okey, jadi ventricle kiri ni fungsi dia akan pump darah ke seluruh badan. Okey, jantung kamu cuba pegang kat mana jantung masing-masing, cuba pegang. Okey, jantung kamu dia nak pump darah ke kaki. Jauh tu jantung dengan kaki. Okey, sebab tu dia memerlukan tekanan yang lebih tinggi. Sebab ventricle di sebelah kiri ni dia pump ke seluruh badan. Tapi ventricle di sebelah kanan ni dia hanyalah pump ke paru-paru sahaja. Okey, sebab itulah dia tak memerlukan tekanan yang tinggi seperti ventricle di sebelah kiri. Okey, kiranya yang paling tebal adalah ventricle di sebelah kiri. Faham ke sampai situ? Faham, cikgu. Okey, kalau tak faham tanya jangan keliru. Okey, seterusnya kita akan tengok struktur jantung ni. Okey, struktur jantung. Struktur jantung ni, apa-apa sahaja struktur yang ada di bahagian jantung kamu ni, kamu kena hafal, okey? Kamu kena label. Dalam SPM memang selalu ditanya septum kat mana, ventricle kiri kat mana. Okey, kita tengok buku teks kamu. Sekejap. Cikgu buka. Okey, buku teks kamu ni dia tunjuk dengan detail lah sekali dengan fungsi di setiap struktur yang ada di bahagian jantung. Okey, cara senang untuk kamu hafal struktur jantung ni, kamu kena tahu yang mana akan mula dulu. Kalau cikgu, zaman cikgu sekolah dulu memang cikgu akan mula hafal dengan vena cava ni. Okey, minggu lepas kita dah belajar kenapa warna biru, kenapa warna merah. Okey, ingat lagi tak kenapa dia warna merah? Okey, cikgu bagi tahu warna merah sebab darah tu dia bawa darah yang beroksigen. Gambar rajah kamu tu dia bukan saja-saja satu buat biru, satu buat merah. Okey, dia nak bagi kamu dapat beza. Kalau yang warna biru ni dia bawa darah yang terdioksigen, darah yang tak ada oksigen. Jadi darah yang tak ada oksigen ni datang daripada mana? Okey, darah yang terdioksigen, yang tak ada oksigen ni datang daripada seluruh badan kamu.
Okey, badan kamu dah guna oksigen, jadi habis dah oksigen tu. Jadi darah akan masuk melalui vena cava ni. Okey, darah akan masuk. Kamu perhatikan betul-betul Darah akan masuk melalui vena cava. Kalau kamu baca ni, vena cava merupakan vena utama yang mengangkut darah terdioksigen kembali ke jantung. Okey, dia akan kembali ke jantung. Lepas dia masuk melalui vena cava, dia akan masuk ke atrium kanan. Okey, bahagian ini kita namakan sebagai atrium kanan. Kan cikgu buat macam ni, okey? Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Okey, dia akan masuk ke atrium kanan. Okey, apabila dia masuk ke atrium kanan, darah ni akan teruskan perjalanan, dia akan pergi ke bahagian ventricle kiri. Okey, jadi kamu kena ingatlah lepas vena cava dia akan masuk ke atrium kanan. Selepas masuk ke atrium kanan, dia akan pergi ke ventricle kanan. Dan antara atrium kanan dan ventricle kanan ni dia ada juga arteri koronari. Okey. Selepas dia masuk ke ventricle kanan, kan tadi kita belajar ventricle ni fungsi dia. Apa fungsi dia kelas ventricle? Ni, ventricle ni fungsi dia untuk mengepam darah keluar daripada jantung. Okey, jadi ventricle ni dia akan pump darah keluar ke mana? Melalui arteri pulmonari lah. Okey, dia akan pump darah keluar melalui arteri pulmonari. Jadi arteri pulmonari ni dia akan bersambung tau. Dia akan bersambung ke paru-paru kamu. Okey, cikgu tak pandai lukis paru-paru. Anggap je lah tu paru-paru. Okey, dekat paru-paru kamu dah belajar berlaku proses respirasi. Jadi, darah yang tak ada oksigen ni apabila dia keluar, pergi ke paru-paru, dia akan dapat oksigen. Okey, dia akan dapat oksigen. Dan satu lagi struktur yang kamu kena tahu dekat sini, apabila darah ni dipump daripada ventricle kanan ke arteri pulmonari ni, kita ada satu struktur yang dinamakan injap trikuspid. Injap trikuspid ni dia terletak di antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Untuk apa? Untuk memastikan darah ni tak mengalir balik ke atrium. Okey? Jadi apabila darah dipump tu, darah tu berjalan satu hala sahaja. Dia tak ada choice, dia memang kena pergi ke arteri pulmonari. Okey. Selepas dia pergi ke arteri pulmonari, dia dapat oksigen. Okey, apabila dia dapat oksigen, darah yang beroksigen ni akan masuk melalui mana? Akan masuk melalui vena pulmonari. Darah yang beroksigen. Okey, tengok ni. Kalau arteri pulmonari ni dia mengangkut darah yang terdioksigen dari jantung ke peparu. Manakala vena pulmonari yang kat sini ni, dia akan mengangkut darah yang ada oksigen dah lah balik ke jantung. Okey, apabila darah yang beroksigen balik ke jantung, dia akan masuk mula-mula sekali dekat atrium kiri. Okey, apabila dia dekat atrium kiri, darah tu akan terus berjalan ke ventricle kiri pula. Okey, antara atrium kiri dengan ventricle kiri tu kita ada juga vena koronari. Okey, tadi kita belajar ventricle kiri ni dia ada otot yang sangat tebal. Okey, kamu boleh nampak dia memang lukis kat sini, otot yang sangat tebal untuk pump. Okey, darah tu akan pump keluar melalui aorta. Okey, sama juga dengan sebelah kanan tadi, dekat sebelah kiri ni pun kita ada injap yang dinamakan sebagai injap bicuspid lah. Okey, sama juga fungsi injap ni adalah untuk memastikan darah yang mengalir ke dalam ventricle tidak mengalir semula ke atrium kiri. Okey?
Jadi apabila ventricle ni pump, darah ni memang tak ada pilihan, dia akan kena pergi ke aorta ni. Okey, dia tak boleh balik semula ke atrium. Jadi aorta ini adalah arteri darah utama yang mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan. Okey, apabila dia keluar melalui aorta ni lah, dia akan pergi ke kaki, ke tangan, ke perut, ke semua anggota yang memerlukan darah. Okey, hari tu kita belajar yang jantung manusia ni ganda dua yang lengkap. Sebab kita mempunyai septum. Okey, di bahagian tengah antara kanan dan kiri ni kita ada septum. Okey, fungsi septum adalah untuk memisahkan bahagian jantung kiri daripada bahagian jantung kanan dan memastikan darah beroksigen tidak bercampur. Okey? Jadi lengkaplah. Itulah okey, lagi satu, injak sabit. Injak sabit ni dia terletak di pangkal arteri pulmonari. Okey, sama juga dan juga pangkal aorta. Sama fungsi injak ni dia untuk memastikan darah ni berjalan satu hala sahaja, fungsi injak. Okey, jadi lengkaplah struktur jantung yang kamu kena tahu dan kamu kena hafal. Okey. Ada yang tak faham tak? Darah masuk melalui mana, keluar melalui mana? Kalau nak tanya boleh tanya sekarang. Faham Cikgu. ke? Ya. Kalau septum tu tak ada jadi gana. Okey, kalau septum tak ada, kalau awak ingat amfibia dia tak ada septum. Okey, apabila tak ada septum, darah kanan dan kiri, darah beroksigen dengan darah tak beroksigen ni jadi dia bercampur lah. Tapi jantung manusia memang akan ada septum. Kita memang ada 4 bahagian jantung. Jadi darah kita memang tak akan bercampur kiri dan kanan. Okey? Okey, cikgu. Okey. Kalau kamu dah faham, kita akan teruskan yang seterusnya. Okey, kita dah belajar pasal jantung. Tengok ni, jantung dah belajar, seterusnya kita akan belajar mengenai darah. Okey, komponen yang seterusnya kita akan belajar mengenai darah. Darah manusia terdiri daripada 55% plasma dan 45% komponen sel. Okey, kalau kamu derma darah, sebelum ni kamu tahu darah ni darah je. Tapi apabila kamu belajar biologi ni, kamu tahulah. Okey, sebenarnya 55% tu adalah plasma. Dan 45% adalah komponen sel. Okey, plasma tu apa? Plasma ni adalah medium pengangkutan lah. Medium pengangkutan dalam badan. Komponen sel darah pula terdiri daripada 3 benda. Okey, ni komponen sel. Komponen sel ni ada 3 benda. Okey, kita ada sel darah merah. Okey, kita ada platelet dan kita ada sel darah putih. Kalau kamu tengok sini, dia tulis komponen sel darah terdiri daripada sel darah merah atau eritrosit, platelet dan sel darah putih ataupun leukosit. Okey, kamu tanya, cikgu, eritrosit tu apa? Eritrosit ni samalah dengan sel darah merah. Tapi sains kita panggil eritrosit. Leukosit ni pun sama, dia adalah sel darah putih. Dalam sains kita panggil leukosit. Okey, tapi dalam exam kamu boleh tulislah sel darah merah ke eritrosit ke, benda yang sama, tak kisah. Okey, first kali kita tengok apa yang terdapat dalam komponen sel dulu. Kejap lagi kita tengok pula, kita tengok dalam plasma darah dulu. Kejap lagi kita tengok komponen sel. Okey, dalam plasma darah ni ada 4 komponen pula. Okey, dia ada air, protein plasma, bahan terlarut, hormon dan enzim. Okey, untuk air, plasma darah ni 90%-nya adalah air. Air merupakan medium pengangkutan dan pelarut bagi gas respirasi lah. Contohnya oksigen.
ion, hasil pencernaan dan bahan perkumuhan. Air ni akan bawa. Okey, dalam plasma darah juga ada protein plasma. Protein plasma ni dia ada fibrinogen. Okey, fibrinogen ni fungsi dia untuk membekukan darah. Okey, kalau kamu tak ada fibrinogen, kalau kamu luka, darah kamu tu akan mengalir tanpa hentilah. Okey, dia tak boleh membeku. Okey, protein plasma juga terdiri daripada albumin yang akan mengawal tekanan osmosis darah. Okey, supaya stable. Dan juga dia ada globulin, adalah sejenis antibody yang terlibat dalam pertahanan badan kita. Okey, yang akan mempertahankan badan lah kalau ada apa-apa yang berbahaya masuk. Okey, kita juga ada bahan terlarut. Nutrien. Yang pertama nutrien. Nutrien penting untuk tenaga, pertumbuhan dan mengekalkan kesihatan yang baik. Kita juga ada bahan buangan dalam plasma darah. Ya, bahan buangan ni bahan toksik yang perlu disingkirkan. Okey, yang ni kamu akan belajar dengan lebih detail dalam sistem urinari nanti. Macam mana badan singkirkan urea ni. Okey. Seterusnya, kamu ada gas respirasi iaitu oksigen yang diperlukan dalam respirasi sel. Okey. Plasma darah juga ada hormon dan enzim. Okey, hormon ni fungsi dia mengawal aktiviti fisiologi dalam badan dan enzim pula terlibat dalam proses metabolisme sel. Okey, contoh hormon yang kamu ada adalah hormon pertumbuhan. Okey, hormon tumbesaran. Hormon ni dihasilkan dalam otak. Jadi macam mana hormon ni nak dibagi kepada tulang kaki, tulang tangan kamu. Jadi plasma darah ni lah yang bawa dia pergi kepada tulang supaya tulang kamu dapat memanjang. Okey, enzim pula kamu dah belajar sebelum ni dalam pencernaan. Dalam mulut kamu ada enzim apa yang mencernakan kanji? Ingat lagi tak? Amylase ileum. Bagus. Dalam mulut kita ada enzim amylase ileum untuk mencernakan kanji kepada maltosa. Okey. Jadi enzim-enzim yang ada dalam badan kita ni sebenarnya berasal daripada plasma darah lah. Okey. Seterusnya kita tengok pula komponen sel. Komponen sel tadi berapa persen dalam darah kita? Komponen sel adalah 5%. bagus Fariha. Okey, 45% adalah komponen sel. Jadi komponen sel yang pertama kita nak tengok adalah eritrosit. Okey, eritrosit ataupun sel darah merah ni adalah benda yang sama. Okey, kita tengok dulu ciri-ciri komponen sel. Okey, eritrosit ni dia mempunyai membran plasma yang kenyal. Okey, kenapa kenyal? Sebab kalau kita ada salur darah yang kecil-kecil tu pun eritrosit ni dia boleh squeeze. Okey, dia boleh penyek. Dia boleh masuk juga ke dalam salur darah yang sempit-sempit tu. Sebab itulah dia kenyal. Okey. Dan bentuk dia adalah cakra dwi cengkung membolehkan jumlah luas permukaan perisi padu yang besar bagi pertukaran gas respirasi berlaku dengan cepat. Jadi kamu tengok ni dia cengkung atas, cengkung bawah. Sebab tu kita panggil dia sebagai dwi cengkung. Okey, disebabkan jumlah luas permukaan perisi padu dia yang besar, gas ni boleh kamu seperti yang kamu tahu kan yang fungsi sel darah merah ni untuk mengangkut oksigen. Jadi, apabila dia mempunyai jumlah seluas permukaan yang besar, senanglah oksigen nak masuk. Okey, karbon dioksida nak keluar, oksigen nak masuk. Jadi, senang, dia efisien. Okey. Seterusnya, dia tidak mempunyai nukleus pada peringkat matang. Kenapa pada peringkat matang? Sebab masa awal-awal tu, masa sel darah merah dihasilkan ni dia ada nukleus. Tapi apabila umur dia dah meningkat, dia dah matang, nukleus ni akan hilang dengan sendiri. Sebab apa? Sebab dia nak meningkatkan fungsi tu, fungsi sel darah merah untuk mengangkut oksigen tu. Jadi bila tak ada nukleus, lebih banyaklah oksigen yang dapat diangkut oleh sel darah merah ni. Dalam sel darah merah ni kamu tahu kan ada hemoglobin. Hemoglobin ni lah yang akan bergabung dengan oksigen.
Okey, dia akan bergabung dengan oksigen. Akan membentuk apa? Siapa tahu? Kalau hemoglobin dia bergabung dengan oksigen, dia jadi apa? Okey, hemoglobin dia bergabung dengan oksigen, dia akan jadi oksihemoglobin. Okey, hemoglobin juga dia boleh bergabung dengan karbon dioksida. Okey, CO2. Apabila hemoglobin dia bergabung dengan karbon dioksida, dia akan membentuk karbaminohemoglobin. Okey, lagi satu, hemoglobin dalam sel darah merah ni, cikgu tulis kat mana? Okey. Hemoglobin dalam sel darah merah ni dia juga boleh bergabung dengan karbon monoksida. Okey, cikgu tulis macam tu. Karbon monoksida. Apabila dia bergabung dengan karbon monoksida, dia akan membentuk karboksi hemoglobin. Okey, jadi kamu kena ingatlah apabila hemoglobin bergabung dengan karbon dioksida, dia akan membentuk karbaminohemoglobin. Okey, apabila dia bergabung dengan oksigen, dia akan membentuk oksihemoglobin. Apabila dia bergabung dengan karbon monoksida, dia akan membentuk karboksihemoglobin. Okey, tapi sel darah merah ni dia bergabung dengan karbon dioksida ni secara sampingan sahaja. Fungsi utama dia adalah untuk bergabung dengan oksigen. Okey. Kalau dia diberi dua pilihan, ada oksigen, ada karbon dioksida, hemoglobin ni dia akan pilih untuk bergabung dengan oksigen. Okey, kamu kena ingat tu. Tapi kalau diberi oksigen dan karbon monoksida, hemoglobin ni dia akan pilih karbon monoksida lagi. Okey, karbon monoksida ni berbahayalah, dia macam gas beracun tu. Sebab tu berbahaya sebab hemoglobin kita ni akan cepat bergabung dengan karbon monoksida. Okey, faham ke? Faham cikgu. Bagus. Okey, jadi sel darah merah ni dia dihasilkan di mana? Dia dihasilkan dalam sumsum tulang, okey, seperti sternum dan juga tulang rusuk. Ni tempat penghasilan, tempat dia dilahirkan lah. Okey. Dan sel darah merah ni dia hidup dalam tempoh 120 hari sahaja. Okey, selepas 3 bulan dia akan mati. Okey, dia akan matilah, dia akan tua. Di akhir hujung hayat dia tu dia akan dimakan. Okey, proses fagositosis ni berlaku untuk makan ke bagi untuk serap dia lah oleh sel darah putih. Okey. Seterusnya kita tengok fungsi sel darah merah ni. Okey. Sel darah merah ni dia mengandungi hemoglobin seperti yang cikgu cerita tadi. Hemoglobin ni apa? Hemoglobin ni adalah pigmen. Pigmen merah. Okey, disebabkan sel darah merah ni ada pigmen merah, sebab itulah warna dia jadi merah. Dan pigmen merah hemoglobin ni akan bergabung dengan tadi yang cikgu cerita, dia bergabung dengan oksigen, dia bergabung dengan karbon dioksida, dia bergabung dengan karbon monoksida. Okey. Kumpulan Hem mengandungi atom ferrum yang merupakan tapak penggabungan oksigen. Jadi disebabkan dia ada kumpulan Hem ni lah, dia boleh bergabunglah dengan oksigen. Hemoglobin berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin dalam keadaan tekanan separuh oksigen yang tinggi. Okey, kamu tak payah pening apa tekanan separuh oksigen yang tinggi ni. Okey, kamu kena ingat apabila tekanan separuh oksigen dia tinggi, maksudnya kandungan oksigen tu tinggilah. Kamu ingat macam tu je. Okey, oksihemoglobin akan membebaskan oksigen di tisu atau sel apabila tekanan separuh oksigen adalah rendah. Okey, sama juga kalau tekanan separuh oksigen rendah ni maksud dia oksigen kamu tu rendah lah. Kamu ingat macam tu je. Okey, seterusnya kita dah tahu fungsi red blood cell, sel darah merah ni untuk mengangkut oksigen. Seterusnya, kita tengok pula platelet. Okey. Platelet
dia terhasil daripada serpihan atau cebisan sitoplasma sel yang berasal dari sumsum tulang juga. Dan tempoh hayat dia ni hanyalah 1 minggu, lebih kurang 1 minggu. Kira lepas 7 hari, dia pun akan mati. Kiranya sepanjang umur kamu apa? 16. Okey, 16 ni tak tahu berapa generasi, tak tahu berjuta generasi platelet dah yang mati, okey. Fungsi platelet ni pula dia terlibat dalam proses pembekuan darah. Platelet ni nanti kamu akan belajar ada mekanisme pembekuan darah. Dia akan membantu menghentikan kalau kamu luka, platelet ni akan menghentikan luka tu. Darah kamu akan beku. Okey, gambar yang dekat tepi ni yang macam ada rambut-rambut ni adalah platelet yang tengah aktif lah, yang tengah bekerja. Okey, yang bujur ni platelet yang tak aktif. Jadi selalunya kamu dengar orang cakap platelet rendah. Penyakit apa yang melibatkan platelet rendah ni? Siapa tahu? Okey, selalunya platelet rendah ni dia berkait dengan penyakit denggi. Okey, selalu kamu dengar orang penyakit denggi ni platelet dia rendah. Okey, apabila platelet rendah bahayalah sebab kalau kita luka darah kita tak boleh nak berhenti. Okey, seterusnya kita dah belajar 2 mengenai komponen sel, eritrosit ataupun sel darah merah dan yang kedua adalah platelet. Kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga adalah leukosit. Okey, leukosit ni adalah sel darah putih lah. Okey, kita tengok ciri-ciri dia dulu. Sel darah putih ni bentuk dia tidak tetap dan berubah-ubah. Okey, dia mempunyai nukleus. Sel darah merah tak ada nukleus. Okey, kamu tanya cikgu, kenapa sel darah merah tak ada nukleus? Okey, sel darah merah ni fungsi dia untuk angkut oksigen. Fungsi utama dia memang angkut oksigen. Jadi dia tak perlukan nukleus untuk berfikir. Kan fungsi nukleus ni dia untuk macam otak kita lah, okay? Dia merancang aktiviti sel. Jadi sel darah merah ni fungsi utama dia mengangkut oksigen. Dia tak perlu dah nukleus apabila dia dah matang. Dia dah tahu dah fungsi dia apa. Tapi untuk sel darah putih ataupun leukosit ni dia banyak fungsi. Sebab tu dia memerlukan nukleus. Dia banyak fungsi. Apa fungsi dia? Kejap lagi kita tengok. Okey, dia tak ada hemoglobin. Okey, sebab tu kita panggil sel darah putih. Sebab dia tak ada hemoglobin. Hemoglobin ni pigmen merah. Tapi sebenarnya sel darah putih ni warna dia bukannya warna putih. Bukannya warna putih lah macam background slide cikgu ni. Bukan. Warna dia sebenarnya warna yang jernih. Warna yang luxina. Okey, kita panggil sel darah putih. Dia juga dihasilkan dalam sumsum tulang. Dan tempoh hayat dia kurang daripada 5 hari. Okey, hayat dia pendek je. Dan leukosit ni boleh meresap keluar daripada liang kapilari dan melawang patogen dalam bendali tisu. Okey, pentinglah kalau dia tak boleh meresap keluar, macam mana dia nak mempertahankan badan kita? Kan fungsi sel darah putih ni untuk mempertahankan diri daripada patogen. Okey. Dan seterusnya kamu kena tahu sel darah putih ni dia terbagi kepada 2 jenis. Okey, iaitu granulosit dan juga agranulosit. Okey. Granulosit ni apa? Granulosit ni kalau kamu tengok gambar cikgu bagi ni dia ada titik-titik ni. Kita panggil granul. Titik-titik ni kita panggil granul. Okey. Jadi neutrofil, eosinofil dan basofil ni adalah granulosit. Dia ada bintik-bintik tu yang dipanggil sebagai granul. Tapi untuk monosit dan limfosit dia adalah agranulosit sebab dia tak ada granul. Okay. Kalau kamu tengok gambar ni, okay, kalau kamu pergi U, kamu ambil subjek biologi, kamu akan buatlah eksperimen ni. Cikgu dulu buat eksperimen ni. Okay, ambil darah sendiri, cucuk tangan, ambil darah, tengok darah bawah mikroskop tu. Yang warna merah ni, sel darah merah. Yang warna purple ni adalah sel darah putih. Sel darah putih. Lepas tu kamu kata, cikgu kata tak ada warna. Kenapa warna purple?
Okay, disebabkan dia tak ada warna, kita kena warnakan dia. Dia ada proses lah. Kiranya kalau kamu tak warnakan dia, kamu tengok bawah mikroskop, kamu tak nampak sel darah putih ni. Okay, kamu pun letaklah pewarna. Sebab itulah dia jadi warna purple ni. Baru kamu boleh nampak. Okay, kita tengok pula leukosit. Yang granulosit, inilah leukosit, ada granulosit dengan agranulosit. Kita tengok yang granulosit dulu, neutrofil. Okay, ni rupa neutrofil. Okay, nukleus terdiri daripada 2 hingga 5 cuping. Cuping ni benda ni lah. Okay, macam mana kita nak cam. Okay, terdiri daripada 2 hingga 5 cuping. Fungsi neutrofil adalah untuk menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Okey. Tadi kita cakap yang sel darah merah tu, tengok ni. Dia mati kan? Secara melalui proses fagositosis. Jadi siapa yang telan sel darah merah ni? Apabila di hujung hayat dia. Siapa yang telan? Neutrofil ni lah yang berfungsi menelan tu. Okey, apabila kamu luka, ada bakteria masuk ke apa, okey, ada tisu yang mati, neutrofil ni juga yang akan pergi melakukan proses fagositosis. Dia yang paling tinggi dalam darah kita. Seterusnya, kita ada eosinofil. Eosinofil macam mana nak membezakan dia? Dia terdiri daripada 2 cuping sahaja. Dan dia membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindak balas alergi. Okey, jadi eosinofil ni apabila kamu makan makanan yang menyebabkan alergi, okey, kamu makan kacang ke, setengah orang makan seafood, alergi. Jadi eosinofil ni lah yang akan bantu untuk melawan keradangan tindak balas alergi tu. Seterusnya kita ada basofil. Basofil, bilangan basofil paling rendah dalam darah mengandungi heparin yang mencegah pembekuan darah. Okey, dia mencegah darah beku. Okey, ini 3 granulosit. Kamu kena ingat granulosit ada neutrofil, eosinofil and basofil. Ikut kamulah macam mana kamu nak ingat NAP ke. Okey, asalkan kamu ingat. Neutrofil, eosinofil and basofil. Seterusnya kita tengok agranulosit. Agranulosit ni dia tak ada granul. Okey. Jenis pertama agranulosit adalah limfosit. Mempunyai nukleus yang sangat besar dengan sitoplasma yang sedikit. Kamu nampak dia hampir-hampir tak ada sitoplasma ni. Sebab nukleus dia sangat besar. Dan fungsi dia adalah untuk menghasilkan antibodi untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. Dia juga menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria atau virus. Jadi apabila ada virus ataupun bakteria yang masuk dalam badan kamu, limfosit ni akan cepat-cepat hasilkan antibodi untuk lawan virus dan bakteria tu. Okey, seterusnya kita ada monosit. Monosit ni adalah leukosat yang paling besar lah. Okay? Sel darah putih yang paling besar. Nukleus yang berbentuk bujur dan fungsi dia adalah untuk menelan bakteria serta sel atau tisu mati secara fagositosis. Okey, tadi kita dah sebut pasal ni. Sel darah putih yang mana yang mempunyai fungsi yang sama dengan monosit ni? Okey? Neutrofil. Betul, neutrofil. Tapi apa beza dia? Beza dia monosit ni lagi hebat lah. Okey, kalau neutrofil apabila dia makan, dia telan sesuatu benda secara fagositosis tu, dia akan mati bersama dengan benda-benda tu. Okey. Tapi monosit tak. Lepas dia telan secara fagositosis tu, dia akan teruskan kehidupan dia. Okey. Jadi kamu kena ingatlah sebelum ni kamu belajar sel darah putih satu je, tapi hari ni kamu belajar 5 jenis yang terdapat dalam sel darah putih ni. Okey, seterusnya kita tengok
Okay, ni 3 komponen utama. Kita dah tengok 2. Seterusnya terakhir kita tengok salur darah. Okay, salur darah ada 3 jenis. Kalau dalam buku teks kamu tu, muka surat 178. Okay, salur darah yang pertama adalah arteri. Kalau gambar tak jelas, tengok dalam buku teks kamu kita ada arteri. Okay, arteri ni yang merah ni arteri. Merah sebab apa? Sebab dia bawa darah yang beroksigen. Okey, arteri dia akan mengangkut darah keluar dari jantung. Okey, fungsi arteri adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi ke tisu-tisu badan. Aorta ialah arteri utama yang meninggalkan jantung. Tadi kita belajar, ingat lagi tak? Ni aorta dekat bahagian sini. Dia akan pergi ke seluruh anggota badan kamu. Aorta ni adalah salah satu arteri lah. Okey, jadi arteri utama yang meninggalkan jantung. Disebabkan dia bawa darah yang beroksigen dan dia perlu pergi ke seluruh badan, dinding arteri ni dia kenyal supaya dia menghalang arteri daripada pecah akibat darah yang bertekanan tinggi. Okey, daripada arteri yang besar ni, dia akan menjadi salur yang kecil. Okey, arteri bila dia jadi kecil, kita panggil dia sebagai arteriol. Okey, arteriol pula dia akan terus bercabang, makin kecil dan dia akan berakhir dengan capillary. Dan himpunan capillary yang berada di sini kita panggil sebagai jaringan capillary. Okey, daripada arteri, darah yang bertekanan tinggi ni dia akan bergerak ke arteriol dan dia akan bergerak kepada capillary. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia tunjuk gambar tu jelas sikit lah. Sekejap. Tengok ni. Kamu dapat tengok ni bahagian ni kita panggil lumen. Lumen, tengah ni, tempat darah lalu ni kita panggil lumen. Okey, kalau kamu tengok lubang dia kecil je. Yang ni lubang dia besar. Sebab apa? Sebab otot dia ni, dinding-dinding otot dia ni sangat tebal berbanding dengan vena ni. Sebab arteri ni dia perlu menampung darah yang bertekanan tinggi supaya tak pecahlah dinding-dinding dia ni. Okey? Faham kelas? Faham cikgu. Faham. Okey. Seterusnya tadi daripada arteri kita pun pergi, darah tu akan pergi ke capillary. Capillary ni yang terdapat di sini. Okey, kamu nampak ni daripada merah dia bertukar kepada purple dan juga biru. Okey, dia nak bagi oksigen ni kepada sel. Okey, bahagian ni sel-sel badan kamu. Okey, apabila dia dah bagi oksigen, darah kamu ni dah tak ada oksigen sebab itulah dekat sini dia warna biru. Okey, salur darah yang berdinding nipis iaitu setebal satu sel. Kenapa satu sel? Supaya pertukaran gas boleh berlaku antara darah dan sel melalui resapan. Nutrien, bahan buangan dan hormon akan meresap melalui kapilari darah. Okey, contohlah kamu ada kapilari ni satu sel sahaja. Jadi oksigen tu senanglah untuk merentas. Cuba bayang kamu ada salur darah kapilari ni yang berlapis-lapis. Okey, dia perlu melalui banyak rintangan untuk resapan gas tu berlaku. Sebab tu pentingnya kapilari darah ni setebal satu sel. Ada sebab kenapa Allah buat dia satu sel sahaja. Okey, apabila dia sampai ke kapilari darah, darah ni akan terus mengalir, dia pergi ke vena pula. Pergi ke venul, seterusnya ke vena. Okey, kita tengok. Okey, vena ni kapilari semula bercantum semula membentuk salur yang lebih besar iaitu venul. Okey, daripada kapilari yang kecil tadi, kecil ni dia akan pergi menjadi venul. Okey, lepas tu venul dia akan pergi lagi menjadi besar, kita panggil dia sebagai vena. Okey, kamu kena tahulah daripada arteri darah akan mengalir ke arteriol. Daripada arteriol dia akan pergi ke kapilari darah tadi yang kecil ni. Lepas tu dia akan pergi ke venul. Seterusnya dia akan pergi ke vena.
Okey. Vena cava ialah vena utama yang membawa darah terdioksigen kembali ke jantung. Okey. Jadi tadi dekat sini kita tengok. Oh. Okey, tak apa. Kamu tengok buku teks kamu tu yang struktur jantung 174 tu, vena cava tu. Okey, dia membawa darah yang tak ada oksigen balik ke jantung. Jadi proses tu akan berulang lah. Okey, dia akan bawa darah yang tak ada oksigen untuk ambil oksigen di paru-paru dan kembali balik ke jantung. Okey. Jadi untuk perbezaan dalam buku teks kamu muka surat 179 tu, cikgu yakin kamu boleh baca sendiri. Okey, ciri-ciri perbezaan dia dari segi dinding dia tebal ataupun tak, lumen dia kecil ataupun besar, dia ada injap ataupun tak, dan tekanan dia macam mana serta arah aliran dia. Okey, sebelum cikgu habiskan kelas hari ni, cikgu nak tunjuk kepada kamu satu video. Okey, tengok sekejap. Okay, siapa selalu tengok anime, pernah tengok tak cerita yang pasal Cells at Work ni? Okay, tengok Pernah. Okay, kalau kamu tengok, kalau siapa-siapa yang dah tengok tu, tutup slide ni sekejap. Okay, kalau kamu tengok, kalau siapa-siapa yang dah tengok, kamu faham tak sebelum kamu belajar yang pasal darah ni, kamu faham tak cerita tu sebenarnya pasal apa? Okay, cerita tu kalau kamu tengok yang budak kecil-kecil tu adalah platelets. Okay, yang warna merah, perempuan warna merah tu dia adalah sel darah merah. Jadi kalau kamu tengok cerita tu, kalau kamu faham, sel darah merah tu dia selalu bawa kotak tu. Dalam kotak tu oksigen. Jadi tugas dia adalah dia nak bawa oksigen-oksigen tu ke seluruh badan. Tadi kamu tengok kan budak-budak kecil tu tengah anyam tika tu, dia kata fibrin kan. Tu adalah fibrin dan fibrinogen yang akan membantu proses pembekuan darah kamu. Okey? Faham tak kelas? Faham. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, okey, kamu tahu tak minggu depan kamu cuti selama seminggu? Kamu tahu tak minggu depan kamu cuti? Tahu. Okey, jadi kita sekarang bulan 9, masih lagi bab 10, banyak lagi. Kita ketinggalan lah dari segi silibus tu. Jadi, kamu cuti seminggu ni, nanti cikgu akan bagi satu video lah. Kalau cikgu jadi, tak pasti lagi akan jadi ataupun tidak. Okay, nanti cikgu akan tanya cikgu Nik Noraida dulu. Okay, kalau jadi, cikgu akan buat satu video. Cikgu akan record lah macam YouTube, link YouTube yang cikgu bagi biasa tu, cikgu akan record mengenai 10.3 mekanisme denyutan jantung. Jadi masa seminggu cuti tu kamu perlu tengoklah video tu, kamu perlu faham. Kalau tak faham, kamu boleh tanya cikgu lah, kamu boleh PM cikgu dekat Telegram ke, dekat WhatsApp ke, kamu boleh tanya. Apabila buka sekolah nanti, lepas habis cuti kita akan teruskan dengan 10.4. Kita tak akan masuk dah 10.3. Okay, kita nak jimatkan masa. Tapi pastikan kamu tengoklah kalau cikgu bagi video tu nanti. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh, cik.
Okey, bagus. Okey, jadi kelas kita hari ni sampai sini saja. Ada soalan ke? Okey. Kalau tak ada soalan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah.